Saya ada satu soalan sajalah kan, sebelum kita tamatkan pengajian kita ni. Soalannya simple. Soalannya ialah, ni macam nak refresh lah, sebelum ni dah pernah sentuh dah kan. Ni tuan-puan, soalannya, kenapa berlaku idgham? Kalau tuan-puan boleh bagi huraian yang detail lagi cantik. Kat sini kan, hukumnya IBL, idgham bila gunnah. Betul lah tu. Cuma persoalan dia, kenapa berlaku idgham? Simple je soalan dia. Kenapa berlaku idgham? Dia mungkin akan ada pelbagai jenis jawapan lah kan. So kita tengok. Mungkin ada yang jawab detail, mungkin ada yang jawab sebahagian poin sahaja. Boleh? Santai-santai, silakan. Kena faham soalan kenapa berlaku idgham? Nak ceritakan dulu kenapa idgham ni berlaku. Kemudian atas faktor apa? Kan? Dia berlaku idgham tu sebab apa? Dan atas faktor apa? Saya boleh kata ada 2 poin je lah. 2 poin besar yang boleh buatkan kita faham. Dia akan ada 2 poin. 2 poin. 2 poin besar. Ini lebih kepada orang kata just pencerahan je lah tuan-puan. Bukanlah orang kata apa, nak fokus. Bukanlah nak kata tuan-puan wajib kena tahu benda ni kan. Tak juga. Cuma kalau tahu lebih baik. Dan yang paling penting sekali dari sudut pembacaan tu betul lah. Itu pun dah cukup okey kan. Okey. So betul lah apa yang saya agak kan. Banyak jawapan. Jadi saya boleh kata, yelah, sebab persoalan dia kenapa kan. Bila sebut kenapa ni, orang akan cuba menjawab berdasarkan apa yang ada dalam fikiran dan minda dia lah. Betul tak? Jadi Alhamdulillah, semua yang jawab ni betul-betul belaka lah. Tak ada yang salah pun kan. Cuma poin jawapan tu je kan. Jadi bila saya nak bercerita ni tuan-puan, bukanlah saya kata jawapan saya lah paling betul. Tak. Okay. Cuma kita just nak berkongsi insyaAllah. So jom. Tak ada apa pun. Macam ni. Simple lah. Kenapa berlaku idgham? So jawapannya, idgham berlaku disebabkan huruf pertama mati dan huruf kedua hidup. Itu poin pertama. Huruf pertama mati. Okey. Huruf pertama, sekejap saya tulis lah. Tadi kita cerita tentang nun mati jumpa dengan lam kan. Nun mati jumpa dengan lam. Boleh ke ni? Ke nak besar gitu? Boleh kot. Nun mati tambah lam. Okey. Nun mati jumpa dengan lam. Kenapa dia jadi gini? Sekejap. Dia melekat tu. Okey, sekejap. Saya buat lagi sekali. Nun mati jumpa dengan lam. Okey, jadi nun mati jumpa dengan lam akan berlaku idgham. Kan? Betul tak? Sebab idgham
Idgham berlaku kerana huruf pertama mati dan huruf kedua hidup. Itulah point dia yang ringkas kan, point ringkas. Huruf pertama mati dan huruf kedua hidup. Dan bukan semua huruf pertama mati, huruf kedua hidup akan jadi idgham. Kan? Banyak je dalam Quran yang kita jumpa huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Macam ni, lam ni hidup pada atas kan. Bukan semua huruf yang pertama mati, selepas dah ada huruf hidup, semua jadi idgham, tidak. Dia melihat pada faktor-faktor juga. So, betul kan penggunaan bahasa saya ni faktor. Sebab apa? Kerana, inilah dia. Adanya unsur taqarrub. Okey, adanya unsur taqarrub, iaitu hampir. Taqarrub ni maksudnya hampir. Huruf nun dengan lam ni dalam kategori mutaqarribain. Biasa dengar kan? Mutaqarribain. Iaitu hampir. Qarib. Perkataan qarib ni maksudnya hampir ataupun dekat. Jadi nun. Ada soalan. Kalau dua-dua mati macam mana? Itu iltiqa' sakinain. Dia tak jadilah idgham kan? Itu dia bukan dalam perbincangan idgham lah. Okay, kalau dua-dua mati. So, idgham berlaku disebabkan huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Kalau huruf kedua mati, huruf pertama hidup pun tak jadi idgham juga. Ini je. So, faktor dia disebabkan adanya unsur taqarrub kat sini. Okey, dapat? Iaitu hampir pada makhraj dan sifat. Untuk nun dengan lam ni, kalau kita tengok dia punya, makhraj dia hampir kan, melibatkan hujung lidah juga. Kalau lam tepi hujung lidah kan. Kalau ra belakang hujung lidah, kalau nun hujung lidah. Itu yang dikatakan taqarrub, melibatkan hujung lidah, area hujung lidah, tapi dia tak sama point dia. Begitulah. Dan ni kalau nak bincang panjang lagi, dia ada juga khilaf apa semua kan. Cuma itu je lah. So, kalau tuan-puan dengar ada yang berkongsi tentang pertemuan nun dengan lam ni dan disebutkan hukum pada contoh kalimah begini, dinamakan idgham mutaqarribain, so betul je. Okey. Idgham. Biasa kita sebut idgham bila gunnah kan. Idgham bila gunnah. Idgham mutaqarribain. Jadi tuan-puan, dua-dua ni betul. Dua-dua ni betul. Dia tak ada yang salah lah. Jadi kalau kita tengah belajar tu, janganlah terkejut pula kan. Kalau dengar dia tok guru kita cakap, ni idgham bila gunnah, kita setujulah. Tiba bila sebut idgham mutaqarribah, kita tak setuju pula. Jadi sama je. Idgham bila gunnah ni merujuk kepada nun yang masuk ke dalam lam bila gunnah tanpa dengung. Sebab nun ni dia dalam perbincangan bacaan nun mati dan tanwin. So kita punya fikiran kita ni ataupun pemahaman kita ni dah terikat dekat situ. Tapi dia tak menghalang kepada wujudnya istilah-istilah lain. Contohnya idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Jawapan ataupun istilah mutaqarribain ini merujuk kepada ni status bagi pertemuan dua huruf ni. Nun dengan lam ni apa? Apa hubung kait dia? Taqarrub. Makhraj yang hampir sama. Idgham merujuk kepada satu mati, satu hidup. So bila gabungkan idgham
Sebabkan tanda ni tadi mutaqarribain, disebabkan kedudukan huruf. Manakala bila gunnah merujuk kepada nun yang masuk ke dalam bila gunnah tanpa dengung. Itu je. Yang tadi jawab sebab ada sabdu apa semua tu betul juga. Kan? Itu melihat dari sudut simbol pula. Kenapa ada sabdu pada lam? Kemudian tidak ada sukun pada nun. Itu faktor apa? Faktor isyarat. Nak tunjukkan pada kita yang sedang baca ni tahu. Oh, ada sabdu kat lam. Nun ni kosong. So, kena masuk terus. Nampak? Kita tengok dari sudut simbol pun kita dah boleh membentuk bacaan yang betul lah. Itu je. Boleh ya, tuan-puan? Tadi saya nampak ada jawapan, siapa tadi? Ada yang jawab tadi unsur taqarrub. Puan Nazrina pun sebut. Kan? Memilih idgham. Orang Arab memilih untuk melafaz cara yang paling mudah. Betul. Masa baca tak dengung kan? Tak dengung. Kat sini bila gunnah. Tanpa dengung. Okey, kalau bi gunnah, tu dengan dengung. Dia beza dekat sini je. Ada la dengan tak ada la. Kalau ada la, maksudnya tak ada dengung. Kalau la ni tak ada, bi gunnah sahaja, maknanya itu merujuk kepada ada dengung lah. Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah tu sama. Bi gunnah ma'al gunnah sama. Kalau bila gunnah dengan bi ghairi gunnah, tu satu geng lah. Bila gunnah dengan bi ghairi gunnah. Ni banyak main istilah je sebenarnya kan. Kadang itu yang buat kita pening pun. Sebab istilah Arab banyak sangat kan. Boleh?